lepat. Aku tak puas hati dengan kau lah. Sebab ilmu kau ajar ni, aku rasa ilmu ni sesat lah, babe. Apa yang dia cakap? Lepas tu kau fikir dulu. Jangan kau terus blame dia sesat. Tak boleh macam tu. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua kepada korang semua, dan juga yang mana baru sampai, korang macam biasa, korang boleh subscribe kat bawah tu. Dan jangan lupa tekan loceng tu sekali. Ok right, aku terima kasih kepada korang semua yang mana datang ke channel aku, yang masih tonton channel aku. Terima kasih. Hari ni tajuk kita, isu kita sangat besar sebenarnya. Sebab isu ni agak sensitif, tapi aku macam mana pun hari demi hari aku nak juga borak benda ni. Aku nak cakap juga benda ni. Hari ni kita cerita tentang, kita bongkarkan kesesatan lepat Ismail Arifin. Kita tengok apa kat mana dan dia sesat semua. Aku nak tahu juga kan, orang cakap sesat, orang cakap sampai hari ni lah aku tengok komen orang dekat dia punya YouTube, even bukan YouTube je lah, even dekat YouTube aku, cakap aku ni orang lepat, aku ni orang suruhan lepat, dan aku ni balaci lepat. Masih lagi ada yang komen-komen baru yang masuk kutuk, menabur fitnah. Aku ni pun sama ilmu marifat yang terikat, yang sesat, tak betul. Dia kata, dia cakap lah rambut aku pun macam lepat lah, cakap tak betul lah, itulah inilah. Aku pun main gitar, main muzik macam lepat lah, suka berangan, suka berilham dan juga mendapatkan ilham daripada mimpi lah. Padahal benda tu semua setan lah. Ramai orang komen macam ni. So aku tak boleh nak cakap, itu terpulang pada mereka. Mereka nak komen macam tu kan, tak boleh buat apa. Terima kasih kepada korang yang mana komen-komen positif. Kalau dia tak agree apa aku cakap pun, tetapi komen dia membuatkan orang berfikir pun, terima kasih. Itu pun dah cukup baik sebenarnya. Tapi yang komen-komen yang macam menambah-nambahkan fitnah tu, janganlah komen benda-benda yang tak elok kan. Cakap itu, cakap ini, yang benda tak ada jadi fitnah kan. Bongkarkan kesesatan lepat. Kita tengok kat mana dia sesat, kat mana yang kita nak claim dia sesat. Okay, kita tengok. Dan kita tengok apa yang dia ajarkan. Itu paling penting. Apa yang dia nak cuba sampaikan. Aku buka YouTube dan aku cuba try carilah antara ilmu sesat ataupun ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat dan juga ilmu sesat, dia ada berbeza tau. Ajaran satu perilakuan, ilmu kau tak nampak bila benda tu berlaku. So dia ada dua perbezaan, ilmu dan ajaran sesat. Ajaran daripada segi perlakuan kau dah sesat, tak betul. Ilmu daripada segi engkau terpesong daripada pengetahuan kau, itu berbeza, ilmu dan juga ajaran. So hari ni aku tak kisahlah, aku gabungkan dua-dua sekali lah, ajaran dan juga ilmu sesat. Tadi aku dah search dekat YouTube, aku tengok antara top 5 lah yang ajaran sesat kat Malaysia. Pertama, Al-Arkam. Dekat mana? Bandar Country Home kan, dekat Rawang kan. Ok, Al-Syari kan. Aku tak pernah lagi jumpa sinopsis ataupun apa-apa yang mengatakan bahawa dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, apa semua aku tak pernah jumpa lagi. Mungkinlah sebab aku tak baca lagi tentang Al-Arkam ni habis-habisan. Ada yang orang kata dia antara orang yang paling suci lah, dekat dengan Tuhan lah, ataupun dia cakap dia orang suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ke. Itu dia nampak macam tak betul lah. And so kat sini aku bukanlah nak cakap orang tu betul ataupun orang tu tidak, tapi aku nak membezakan ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Ok right, itu pertama, Al-Arkam kan. Korang boleh search benda ni dekat YouTube, kat Google, korang baca tentang Al-Arkam ni. Ok right, yang kedua aku tengok Hasan Anak Harimau. Hasan Anak Harimau ni ajaran dia, dia dekat Kelantan tak silap aku. Ok, ajaran dia agak pelik-pelik sikit. Pelajaran dia tu aku tengok ada satu gambar tu, dia tutup mata tau dengan kain. Ini dia pegang tangan dia lah, dia pegang tangan dia, dia pegang tangan dia. Aku tak tahu apa dia buat, dia baca ke, baca mantra ke apa, aku tak tahu apa. Tapi agak macam meragukan jugalah. Tetapi aku tak nak claim apa-apa sebab aku tak pernah tengok apa yang dia ajar. So aku tak nak cakap dia sesat. So kita, bukan aku, kita tak boleh cakap dia sesat sebab kita tak tahu apa yang dia ajar dan kita tengok dulu. Ok, macam ada orang cakap yang dia cakap Jaiz cakap sesat, kita kena percaya lah benda tu sesat. Dia lebih tahu dia kan. Ok lah, yang nak cakap Jaiz pun ada buat silap juga kan. Itu pendapat masing-masing. Kalau korang rasa korang nak duduk, korang terus judge orang macam tu, terpulang. Tapi macam aku tak, aku kena tengok dulu apa yang dia ajar, baru aku boleh hukum. Ok, yang ketiga ni kan, yang ketiga ni memang aku cakap, tak payah cakap lah, memang korang semua tahulah dia ni siapa. Ramai korporat, datuk-datuk, ahli-ahli politik dan juga termasuk artis-artis. Datuk-datuk private ni semua ikut dia. Ok, nama dia Ayah Pin. Ayah Pin memang top, semua orang tahu. Kalau cakap Ayah Pin, oh tahu, oh dia dahsyat. Sampai air basuh tangan dia ke, air basuh muka dia ke, air basuh kaki dia pun orang buat sapu muka, kononnya benda tu suci kan. Aku tak pernah jumpa lagi video yang dia akui dia Tuhan. Aku tak pernah jumpa lagi yang Ayah Pin cakap aku Tuhan. Korang kena sawah aku. Aku tak pernah jumpa lagi video dan kata-kata dia begitu. Tapi aku pernah jumpa satu video, dia cakap apa tau, saya tak mengajar apa-apa. Dia cakap yang korang semua ikut, kenapa? Saya baca pun tak pandai, saya sekolah pun tak ada, saya tak pandai nak membaca, nak
menulis. Siapa suruh korang ikut? Dia pernah cakap macam tu. Aku pernah jumpa video tu. Tapi tak apa, orang claim dia sesat, dia mengaku Tuhan lah apa semua. Okay right, sesat, kita tolak tepi. Maknanya ni dah 3 orang sesat kat Malaysia tau. Yang keempat ni nama dia memang dahsyat juga. Nama dia Muhammad Matahari. Muhammad Matahari ni aku tak kenal dia juga, dan tak silap aku dia ni Pulau Pinang, tak silap aku, belah utara ni. Tapi aku tak kenal dia dan aku tak tahu apa yang dia ajar. So kita tak boleh nak claim cakap Muhammad Matahari ni memang sesat, memang tak betul. Kita memang tak boleh claim macam tu sebab kita tak kenal seseorang tu, kita tak rapat dengan dia, kita tak pergi bercakap dengan dia, kita terus claim sesat. Tak boleh, benda tu salah. Kadang-kadang seseorang itu sesat, benda tu ditaburkan fitnah ataupun benda tu dipropagandakan, satu benda tu pun boleh jadi orang percaya benda tu jadi fitnah lah, benda tu jadi berita palsu. Dia tak cakap pun dia mengaku dia Tuhan, dan dia tak cakap pun dia mengaku diri dia Nabi, dia tak cakap pun diri dia tu malaikat ke apa semua, dia tak cakap. Tapi kadang-kadang ada satu badan nak menjatuhkan dia, burukkan dia, kenakan dia pun boleh jadi. So that's why aku cakap jangan cepat kita meletakkan yang cakap dia ni sesat, dia ni tak betul, tak boleh. So kita kena tengok dulu cerita dia, kita kena dengar dulu 2-3 pihak ni bercakap dulu, baru kita boleh tahu. Okay right, yang kelima aku suka sangat cerita pasal pakcik ni lah. Pakcik ni memang best lah, dia gentle lah. Okay right, nama dia Haji Kahar. Haji Kahar ni dia tak mengaku diri Tuhan, tapi dia cakap dia antara Nabi yang untuk orang Melayu. Dia kata sesiapa orang yang faham bahasa dia, maka dia adalah Nabi untuk orang tu lah. Surah Yasin tu diturunkan kepada dia. Dalam Al-Quran pun dah tulis yang dia Nabi terakhir. Dalam surah Yasin ayat 4 lah, apa semua dia cerita lah. Berani cakap lah dia memang tak betul lah. Tetapi aku dah tengok video-video dia yang dia mengaku dia Nabi dan dia ada mujizat semua kan. Okay, itu aku nampak memang tak betul lah. Okay right, so now sekarang kita balik ke lepat Ismail Arifin. Kita tengok balik lepat ni, dekat mana dia ada buat salah. Contoh, aku nak tengok lepat mengaku dia Tuhan tak ada. Lepas mengaku dia Nabi tak ada. Lepas mengaku dia wali tak ada. Lepas mengaku dia malaikat tak ada. So benda-benda ni tak ada yang bukti mengatakan bahawa lepas mengaku sebagai Nabi, Tuhan dan lain-lain. So tak boleh nak cakap lepas ni adalah sesat ataupun lepas ni tak betul. Kita tak boleh cakap. Okay right, itu daripada segi orang kata apa, ajaran ataupun dari segi perilaku sesat. Okay, kita come back ke ilmu ajaran sesat. Contoh ilmu yang diajar oleh Tok Guru daripada 5 yang sesat tadi aku cakap, Ayapin, Haji Kahar, Muhammad Matahari, Hasan Anak Rimau dan juga Al-Arkam. Kita tengok ilmu yang dia ajar tu apa. Ada tak lepas mengajar ilmu lebih kurang macam diorang? Contoh macam tadi aku cakap, Hasan Anak Rimau tutup mata pakai kain, pegang sesama sendiri tangan. Ada tak ciri-ciri yang sesat ni berlaku pada lepas? Kalau ada, okey, kita tengok dekat mana yang ada. Kita tengok mana gambar dia, mana video dia, dan kita boleh tanya lepas, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau ajar orang macam ni, tutup mata pakai kain lah apa semua? Kenapa? Kita boleh tanya dia. Tapi masalah tak ada satu video pun yang begitu kan. Okay right? Dan kita tengok balik, lepas ada banyak buat video-video vlog yang dia bersembang dengan kawan-kawan dia bersembang dengan saudara dia, kawan lama dia. Kita tengok lepas banyak buat video macam tu, and then dia taruh kamera and then tengok apa yang lepas cakap. So kita tengok dia cakap semua. Okay tak? Kat situ aku tengok dia tak pernah sesekali pun menceritakan tentang bahawasanya dia ada mujizat ke, dia mengaku dia Nabi ke, ataupun dia mengaku dia orang paling suci dekat Tuhan ke. Tak ada. Dia banyak menekankan untuk kita berkenalan dengan diri kita sendiri. Maka bila mendalam kita akan mengenal Allah SWT. So dekat situ dia banyak menekankan sifat 20 tu. So betul-betul dia tekankan sifat 20 tu. Macam dulu kalau sekolah agama kita ada belajar sifat 20 tau. Sifat 20 kita ada nafsiyah, salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Benda-benda ni semua ada pada diri kita sendiri. So aku pernah cakap dengan Ustaz, macam mana aku nak faham tentang ilmu sifat 20 ni yang Ustaz suruh baca hari-hari, hafal ni, benda-benda ni. Dia cakap macam ni lah, benda ni kau hafal, dia membaca, kau hafal benda ni semua, automatik kau akan faham. Dia cakap aku macam tu. Aku hafal sampai aku lupa balik, and then aku hafal balik sampai aku lupa balik, dan aku tak tahu apa yang aku baca sebenarnya. So that's why kalau kita nak cari Tok Guru tu, kita nak cari guru-guru ilmu ni, kita kena cari betul-betul apa yang dia ajar, apa yang dia bagi tahu. Tak adalah dia nak bagi tahu tiba-tiba kau kena berzikir tutup kain kat muka, lepas tu duduk dalam gelap, tiba-tiba kau kena berzikir-zikir Allah duduk dalam bilik gelap apa. Kalau dia jadi macam tu, aku pun tak nak ikut. So kalau ada benda-benda yang pelik-pelik untuk mengajar macam ni, so aku takkan ikut sebab aku masih waras. Kita tengok lepas ada tak dia mengajar cara sembahyang yang lain, ada tak? Kalau tak ada, kita memang tak boleh claim orang tu sesat sebenarnya.
sebenarnya. Sebab okey, kalau kau pergi JAIS, automatik kau cakap okey JAIS dekat sini ada orang ajaran sesat. JAIS cakap dekat mana? Okey kat sini ajaran sesat. Lepas tu JAIS ni tanya kau tahu tak apa yang dia ajar? Tok guru dia mengaku dia Tuhan, ataupun tok guru dia mengaku dia Nabi. Mesti ada yang unsur-unsur begitu kalau nak diklaimkan orang tu sesat. Tapi sekarang ni kita tengok pada lepat, dia memberitahu tentang ilmu sifat 20, ilmu mengenal diri, ilmu tahqiq, ilmu usuluddin. Apa yang dia ajar tu semua bagus. Ilmu tu untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain. So untuk diri kita, besok kalau di mana kita datang, dari situ kita balik. Di mana kita nak balik tu kita kena tahu. Sebab masa kita datang tu belum lagi keadaan yang matang, belum lagi keadaan yang cukup berfikir, ataupun untuk kita menggunakan sifat-sifat yang ada ni, sifat baru. Bila kita makin lama makin besar, kita dah boleh membuat keputusan dan kita rasa kita dah boleh berfikir dengan matang. Okey, dekat situ kita kena fikir balik tentang diri kita, tentang ilmu agama dan juga mengenal diri kita. Kena cari balik diri kita, siapa diri aku di sana, daripada mana aku datang. So kita mencari ini ilmu tau, ini ilmu. Kita hidup ni mesti ada soal dan jawab. Kalau kita bersoalkan benda tu, okey, siapa diri aku, daripada mana aku datang, kenapa aku semayang. So kita mencari ilmu tu, tak kira daripada syariat, tarikat, hakikat dan juga marifat. So kalau boleh seiring empat-empat, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh seiring, 3 pun tak kisah, 2 pun tak kisah, 1 pun tak kisah. Terpulang. 1 orang tu nak jalan marifat dulu ke, itu terpulang. Kalau orang tu nak jalan syariat pun boleh, terpulang. Tetapi cuma satu je yang tak boleh sebenarnya. Kita bila belajar satu ilmu, contoh kita ambil fiqah, kita ambil syariat, kita rasa kita dah betul, kita rasa kita dah perfect. Kadang-kadang yang separuh orang tu bila belajar di tanah Arab, baru dapat sijil sikit balik terus sekolahkan orang, cakap orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang ni sesat. Sedangkan dia tak kenal orang tu, dia tak boleh cakap orang tu sesat. So dia cuma dengar daripada mulut orang lain duk cerita kat dia hal seseorang ni, dia pun cakap ya ke, dia tu sesat. Kau terus claim macam tu, sedangkan kau tak kenal orang tu, kau tak tanya dia dulu. Satu Malaysia bila dengar engkau yang cakap yang dia ni sesat, satu Malaysia cakap dia ni sesat, kalau dia tak sesat, engkau kena tanggung dosa satu Malaysia tu. So lagi satu tentang sembahyang, solat. Aku pernah bercakap, dekat mana lepas cakap tak payah solat, kat mana lepas kata tak perlu solat, dekat mana orang yang tak suka lepat dan orang yang tak suka ilmu-ilmu marifatullah ni, dia terus siapa tahu ambil ada satu YouTube lepat punya, and then dia terus copy paste dekat bawah komen, dia terus cakap aku tengok ni lepat kata tak payah sembahyang semua. Bila aku klik, tak ada pun lepat kata tak payah sembahyang semua, tak ada, lepat tak cakap pun benda tu semua. Aku komen berjela-jela, mamak tu balas balik, aku komen balik, aku rasa berjela-jela panjang. Aku tengok dia tak faham pun apa yang aku cakap, dia cari idea lawan balik aku, dia cari idea untuk lawan balik aku. Mana boleh macam tu. So kita kena tengok apa orang tu cakap dan kita fikir apa yang dia cakap. Lepas tu kita tengok betul tak betul. Sebab apa yang dia cakap kat aku tengok apa yang dia cakap dan aku fikir benda ni betul ke tidak, aku cari balik. So dia kata macam lepas kata ni dia kata tak sembahyang, lepas kata tak sembahyang, ni video dia ni. Aku tengok tak ada pun lepas kata tak sembahyang. Aku tengok video tu memang tak ada pun. Tu lebih kurang tu pengakuan tak payah sembahyang. Dia cakap macam tu, budak tu kan. Aku cakap Muhammad ni susah lah. So aku komen panjang-panjang, aku seorang yang cuba faham dia, tapi dia tak nak cuba faham aku. So aku cakap ini bullshit memang buang masa aku lah kan. So aku cakap Muhammad dia tak payahlah, dia macam ting kosong je, menyalak je, tapi tak ada apa, kosong. Tapi itulah, aku pun susah nak cakap bila aku cerita tentang kesesatan seseorang itu kan. So macam tadi aku cakap Muhammad Matahari, Hasanat Alimau, Al-Arkam, Ayapin, aku pun tak pernah join diorang, dan aku pun tak pernah kenal diorang, tak pernah duduk dengan diorang. So aku tak tahu exactly betul dia ni sesat ataupun tidak. So aku tak boleh nak cakap apa-apa. Kadang-kadang kan orang cakap sesat, dia tak betul, sesat tak betul, orang akan dengar daripada mulut orang ke mulut orang. So seseorang ni yang third party, yang orang ni semua kan akan dengar, betul lah dia sesat, betul dia sesat. Sebab cerita ni dia akan membawa ke telinga, dia akan berubah-ubah cerita ni. Aku tak lepas ni dia ajar banyak tekankan tentang sifat 20. Dia banyak tekan untuk belajar ilmu-ilmu mengenal diri dan juga ilmu-ilmu mengenal Allah. Okey, benda ni menjadi isu. Dia cakap lepas tak belajar Al-Quran, so lepas tak boleh nak tafsirkan, dan lepas tak belajar bahasa Arab, dia tak layak untuk menafsir Al-Quran. Okey, apa yang ayat Al-Quran turun aku memang tak faham, tetapi ada bahasa Melayu aku jadi faham. So ada ustaz-ustaz cakap, so kita tak nak bahasa Melayu yang diturunkan tu jadi salah faham. So kita belajar bahasa Arab dan kita terus cakap bahasa Arab, dan kita terus belajar Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kita faham Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Ya, sebab bahasa Melayu dah dia kata macam bahaya kalau tak belajar ilmu-ilmu tafsir ni kan. Sedangkan dalam bahasa Melayu tu pun dia dah translation dia dah translate, dia dah bagi tahu dah
Aku baca bahasa Melayu tu aku lebih selesa dan aku lebih faham. Itu akulah. Tentang ilmu-ilmu marifatullah tak sesat pun. Tak ada pun masalah besar pun tentang tu. Korang jumpa lepat, kau duduk dengan lepat, okey, kau tanya lepat apa ilmu yang dia ajar. Engkau buktikan kat mana sesat tu. Janganlah cakap-cakap fina-fina tabu kat dalam YouTube, kat dalam Facebook semua. Pat, aku tak apa dengan kau lah sebab ilmu kau ajar ni, aku rasa ilmu ni sesat lah, Bib. Okey, kau cakap terus jarang ada. Kau tanya dia betul-betul apa yang dia cakap. Lepas tu kau fikir dulu. Jangan kau terus blame dia sesat. Tak boleh macam tu. Apa perasaan kau bila engkau pula orang datang terus blame kau sesat? So, faham tak? Kedudukannya sekarang ni, aku cuba tukar je. Kau duduk tempat lepat, lepat duduk tempat kau. So lepas ni datang terus blame kau, cakap kau tak betul, kau sesat. So apa perasaan kau? Kau mesti marah kan? Aku buat video ni bukan pasal aku nak backup lepat pun, tak ada apa pun. Tapi cuma aku nak orang buka mata dan orang pandang tu sebaliknya kan. Yang bahawa ilmu Allah SWT ni adalah luas dan besar. Kalau nak cari ilmu Allah ni memang banyak. Memang takkan boleh habis lah. Dakwat banyak macam air lautan satu dunia ni sekalipun. Takkan pernah cukup. Memang takkan pernah cukup. Habis dakwat tu pun, ilmu tu tetap ada lagi. So ilmu Allah ni sangat-sangat luas. So kita cari je. Kita cari dan cuba kita mengenal dan kita mencari. Itu yang paling penting. Okey, aku pun dah sampai dekat penghujung cerita ni dan aku pun tak tahu nak cakap macam mana lagi. Dan hari ni tajuk aku untuk kita bongkarkan kesesatan lepas tu memang tak ada. Tak ada apa yang sesat pun. Semuanya okey. Cuba terpulang pada korang. Korang rasa kau nak belajar, kau nak mengenal sangat tentang apa ilmu ni yang cakap-cakap ni semua, kau nak mengenal sangat, kau terus. Kau cuba cari. Mesti dapat. Tapi kalau kau rasa tak betul lah, awal-awal lagi tak bertanya pada orang yang lebih tahu, kau cakap benda tak betul, salah lah, sesat lah, kau rugi satu ilmu sebenarnya. Ilmu ni luas, kau boleh belajar semua ilmu, tak ada masalah, kau boleh ambil tahu. Kau rasa benda tu okey, kau boleh bawa, kau ambil. Kau rasa tak okey, tak boleh bawa, kau tinggalkan. Kalau kau rasa benda tu sesat, kau tinggalkan. Sebab orang yang boleh berfikir ni, insya-Allah dia akan selamat. Yang tak boleh berfikir ni masalah. Itulah sampai Tok Guru suruh makan tahi pun dia akan makan tahi. Ada orang jadi macam ni. That's why lah Allah jadikan kita tu sebab kita ada otak, kita boleh berfikir. Kalau Allah tak nak bagi kita berfikir, aku rasa dia jadi kita zombie je. Okay, right. Apa-apa pun terima kasih pada korang semua yang mana masih tengok lagi aku punya video ni. Terima kasih pada korang semua. Korang support aku ni, terima kasih sangat-sangat. Macam biasa, korang boleh subscribe kat bawah tu. Apa-apa pun terima kasih pada korang semua. Assalamualaikum.